Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Hari ini saya akan buat video pengalaman bercuti ke Korea part 2. Sebab part 1 tu lama sangat. Kita sambung part 2, okey? Hari yang ketiga, perjalanan kami pergi ke Namsan Tower. Yang mana Namsan Tower ni adalah tempat padlock love tu, love padlock. Kalau macam dekat Malaysia, dekat Bukit Bendera lah kan orang buat. Yang mana orang tulis love lah, nama-nama dekat padlock, lock kan, love tu. Dan Namsan Tower ni adalah trademark ataupun signature dekat Seoul lah. Tower macam kita KL Tower kan, macam tu, tarikan dia punya tu. So nak pergi kat sana, naik cable car, dan bila sampai dekat sana semakin sejuk sebab dia lagi tinggi, dan semakin sejuk tapi view dia cantik sebab kita berada di atas bukit. View dia sangat cantik, dan sebenarnya dah banyak dah padlock tu, orang lock kan. Jadi satu view yang cantik kita nak ambil gambar sebenarnya dekat atas tu. Terusnya balik daripada situ kita pergi kepada satu street. Saya tak ingat street dia apa. Nanti kalau saya ingat, saya tulis, saya edit balik dalam video ni apa nama street tu. Okay, street tu dia macam menjual souvenir. Dia macam menjual cenderahati, dan dia menjual barangan makanan pun ada. Dan dekat street ni lah saya beli kasut. Sebab kasut yang saya pakai tak sesuai dekat sana. Kasut tu dia tak tahan sejuk dan kaki saya melecet kat sana. So kasut tu saya beli kasut baru kat sana, murah. Kasut dia tebal dan lembut. Kasut yang saya bawa tu tak berapa nak lembut, jadi kaki melecet kan. So kasut dia tebal, lembut kat sana. Saya try satu masakan yang nasi beras, apa orang Korea panggil tak ingat lah kan. Nasi beras yang wife saya kata, oh dalam cerita Korea dia orang makan benda ni banyak ni. Try lah makan. Dan pada saya, nak rasa boleh lah. Macam saya kata, prinsip saya, kita sampai kita kena rasa. Kalau sampai tak rasa, rugi kan. So saya rasa. So dapat satu pengalaman lah rasa nasi beras Korea. Tapi boleh lah untuk rasa kan, rasa tu. Sebab tu makanan tradisi dia orang kan. Sedap juga sebenarnya. Tapi nak cari tu kena cari yang betul-betul. Sebab kadang-kadang ada tak apa halal kan. So kita kena cari. Ada beberapa yang ada tanda halal baru kita masuk. Malam kita pergi kepada satu mall. Bukan dalam mall, dekat luar shopping mall. Saya pun tak ingat apa nama mall dia. Nanti kalau saya ingat, saya tulis, saya type. Okey, dan yang cantiknya mall daripada waktu malam, sekeliling tu ada lampu. So cantik sangat untuk bergambar dekat sana, dan meriah. Ramai pasangan-pasangan orang memang ambil gambar kat situ lah. Tarikan lampu-lampu, menarik, cantik. Dia buat macam tu, bentuk bunga, lepas tu berlampu. Jadi kami pun balik ke hotel. Tamatlah pada hari tu. Hari keempat, kami pergi ke Nami Island, Pulau Nami, yang mana tempat shooting famous dengan Winter Sonata kan. Okey, pergi ke Nami ni dah satu hari trip. Kita tak boleh buat itinerary yang banyak dalam hari tu. Memang satu hari perjalanan ke Nami, sebab Nami ni dia agak jauh lah daripada Seoul, tapi boleh sampai dengan train. Tu isteri saya kata, semua tempat boleh sampai dengan train. So kita pergi ke Nami, naik ke sana. Yang pertama sekali, kita akan jumpa ramai orang Malaysia kat sana. Dekat Nami ni ramai orang Malaysia. Jadi kita jumpa, oh ni orang Malaysia. Yang cakap Malaysia, kita dapat tengok, ni pakai tudung macam ni orang Malaysia ni kan. Kalau tudung lain sikit, ini bukan Malaysia ni. Kita tahu lah, kita dapat tengok lah benda tu. Dan dekat Nami ni yang menarik dia adalah, pada waktu tu dia tak ada, dia ada tempat yang ada snow, ada tempat yang tak ada snow. Tapi snow tu bukan snow yang sedang turun, snow yang dah turun. So sekeliling tu tasik, sebabkan di tasik dia sangat sejuk, angin pada tasik tu tiup kan, sangat sejuk. Dan kita nak jalan sekeliling Nami tu, kita tengok apa yang ada. Dia ada tarikan, ada boleh naik basikal, ada bangunan-bangunan, ada landscape yang cantik. Lepas tu ada tempat snow yang saya cakap tadi tu, boleh bergambar, boleh main dan sebagainya lah. Jadi satu hari dekat Nami, menarik, seronok. Dan kita dapat tengok dia ada buat satu patung-patung dan ucapan dalam pelbagai bangsa dan menunjukkan, sebab orang Malaysia ni ramai pergi, ada satu patung Malaysia, dia ucap terima kasih ke datang lagi, terima kasih. So malam kami repeat Myeongdong Street lagi sekali. So saya cakap Myeongdong Street ni, saya dengan isteri saya kata, okay, kita repeat lagi sebab makanan dia menarik.
Sedap makanan dia, serius. Lepas tu balik hotel. So next day, sepatutnya ini adalah hari kami pergi main ski. Main snow yang betul-betul kan. Tapi masa dekat Nami tu, anak kami tangan dia dah merah, dah kecut, dah sejuk sangat. So kami kata ini kalau pergi main ski ni lagi teruk kena ni kan. So kami pun rasa macam cancel lah trip pergi ski. Booking dah buat apa semua, so kita terpaksa cancel sebab kesihatan anak ni kan. So pagi tu ejen tu dah sampai, dia dah ketuk pintu. Sebab nak pergi ke ski ni, kita ambil package yang ejen tu datang ambil daripada hotel. Memang dia datang pintu hotel, dia ketuk, okay cik sekarang trip nak pergi ski. And then saya cakap, okay tak apa, kami cancel trip ni. Cancel lah. So on the spot, isteri saya Google apa nak pergi, apa nak buat. Terjumpalah satu tempat mainan theme park indoor, Lotte World Adventure. Kalau kat Malaysia dia macam Times Square lah kan, Times Square Berjaya, Times Square theme park macam tu. Tapi Lotte World ni indoor theme park yang mana kami punya plan secara mengejut. Plan secara yang tak dijangka, tiba-tiba kami kena buat. Suhu dia tak berapa sejuk sebab dalam mall dia control suhu tu. Jadi bolehlah anak-anak main dalam tu dalam keadaan yang selesa dan seronok. Banyak permainan-permainan dia orang yang menarik, yang seronok kat sana. Dan Lotte World ni satu dalam, satu luar. Okey, satu bahagian dalam, bahagian luar dia sejuk. Ada roller coaster, orang main roller coaster tengah sejuk kan, memang menggigil lah. Saya tengok orang beratur panjang, jadi kita pun tak main. Dan permainan tu kebanyakannya tak sesuai untuk anak saya masa tu 2 tahun. Kebanyakannya dia nak ikut tinggi, so tak lepas. Boleh permainan yang ada parent lah, so kita bawa lah. Masuk balik ke indoor, main permainan yang boleh dia main. Malamnya kita pergi ke satu street yang famous masa tu, lagu yang tengah meletup-letup, Gangnam Style kan. So kita pergi ke satu jalan yang orang kata Gangnam Street. So sebab orang kata sinilah tempat Psy Gangnam. Kita nak tengok apa Gangnam tu. Orang dulu kata Gangnam ni aku Yahudi lah apalah kan, memandai-mandai je. Rupanya Gangnam tu nama jalan, nama street. So kita pergi sana, kita tengoklah Gangnam Street ni macam mana. Memang ada satu patung lah kan, yang Psy punya, dan ramai orang bergambar kat situ. So kami pun tak lama kat sana, kami balik ke hotel. Malam tu saya lapar. Sebab kita tak pergi Myeongdong malam tu, so saya lapar. Kita bawa Maggi. Masa tu motel ni dia ada water heater, tapi dekat rooftop. Kita kena naik rooftop, tingkat 2 naik pergi rooftop. So buat Maggi. Terjumpalah satu orang perempuan, dia tengok saya pegang Maggi, dia tanya, orang Malaysia ke? Dia perempuan ni orang Cina, tapi Cina Malaysia kan. Dia cakap, ya saya orang Malaysia. Awak? Saya pun Malaysia. Saya tengok awak bawa Maggi, saya tahulah awak Malaysia. Dia kata dengan saya kan. Saya cakap, oh ya ke, Malaysia kat mana? Dia kata dia orang Kelantan, dia Cina Kelantan. Dia kata dia dekat sana, dia pergi ski, main ski. Memang saya tak tahu dia pergi Seoul. Saya pun kata, ini first time saya pergi ni semua. Sembang. And then dia turun, saya pun duduk dekat rooftop nak tunggu Maggi tu kembang apa semua kan. Duduk, and then saya rasa macam ada satu habuk terbang macam banyak. Saya pusing belakang tu ada satu bangunan yang lebih tinggi, dia ada macam bot iklan kan, ada cahaya. Rupanya snow sedang turun. Snow sedang turun malam tu. So saya rasa, ini rezeki ni, peluang ni kan. Bila lagi nak rasa snow turun kan? Kita daripada kampung kecil-kecil tak pernah terfikir rasa nak pegang salji, pegang snow. Tapi kat sana kita dapat rasa pegang. So saya pun, yelah kita tengah excited, ambil Maggi turun, pergi bilik, cakap dengan wife, snow tengah turun sekarang. Nak keluar ke tak nak? Sebab masa tu anak tengah tidur. Kalau kita keluar, anak tak ada orang nak jaga. Kan? Tapi kalau kita nak bergambar esok, takut snow dah habis. And then saya pun fikir, so kita dah nak balik ni kan, bila lagi nak rasa snow. Kita pun kepung anak tu dengan bantal supaya dia tak golek jatuh kan. Kita pun keluar pergi rooftop, ambil gambar. Memang salji turun tapi tak berapa heavy, tak berapa lebat. Tapi dia turun dalam bentuk yang lembut, soft lah. Kita rasa macam excited lah. And then kita turun ke bawah motel, ambil gambar kenangan. First time rasa snow turun, rasa pegang snow, seronok, excited kan. Kita snow ni sebenarnya macam hujan lah. Bukan setiap masa snow turun macam hujan, bukan setiap masa hujan turun, ada masa hujan turun. Jadi snow pun sama, ada masa snow tu turun. Kita ambil gambar,
Jadikan kenangan, ambil video, jadikan kenangan. Dan kita balik hotel, kita tidur. Paginya esok, kita bangun, tengok jalan, snow dah clear. Snow dekat tengah jalan tu telah pun disapu pergi ke tepi jalan dan dikumpulkan dekat bawah pokok, bawah tiang lampu, dan dia dah nak cair dah. Kan? Dah dalam keadaan sikit. So saya rasa macam nasib kita keluar malam semalam main snow. Kalau tak dapat rasa snow dah kering dah pun kat tepi tu kan. So hari terakhir kami pergi ke Itaewon. Itaewon ni macam terkenal dengan masjid Itaewon, dan agak kawasan sekitar tu terkenal dengan kedai-kedai Islam, kedai-kedai halal. Sebab sepanjang perjalanan dekat sana, kiri kanan tu adalah kedai-kedai yang halal. Ada kedai yang pemilik Indonesia, pemilik Malaysia, ada kedai Korea tapi halal. Dan sampai ke masjid Itaewon, kita dapat berjumpa dengan orang-orang Islam, orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia, orang Korea yang beragama Islam kat sana. Dan masjid ni atas bukit, view pun cantik, ambil wuduk pun sejuk kan. Tapi satu pengalaman yang seronok bila kita dapat tengok satu masjid di sebuah negara Korea yang bukan agama Islam, agama rasmi dia, tapi ada ni masjid kat sana, kita rasa bersyukur lah, rasa bangga, rasa seronok kan. Jadi dekat Itaewon ni tak payah risau. Ada orang risau nak makan apa, tapi kat Itaewon ni jangan risau, kebanyakannya makanan yang halal, memang boleh makan. So habis dekat Itaewon ni, wife saya kata, okay cukup, itinerary kita dah habis, ini je yang kita ada. Tapi ada masa lagi, free, banyak lagi sebelum nak tunggu flight. So kita dah tak ada tempat unplanned. Saya pun kata dah tak tahu nak pergi mana. Saya lagi tak tahu kan. Saya tak study nama-nama tempat. Wife saya study. Manalah kita tahu nak pergi mana. Jadi masa tengok nama-nama stesen tu, dah dalam train dah pun masa tu. Dalam train kita nak tunggu nama-nama stesen tu, ada satu stesen tu nama dia World Cup Station ataupun World Cup Stadium macam tu. Saya kata, ada apa dekat sini ya? Wife saya kata pun tak tahulah ada apa. Tapi macam menarik. Sebab saya tengok bola. Saya minat bola kan. Dan Korea pun pernah jadi tuan rumah Piala Dunia World Cup tahun 2002. So ada World Cup Stadium. Saya kata, jom pergi tengok, macam menarik kan. So unplanned, secara tak sengaja, secara tak plan, kita pergi ke World Cup Stadium, iaitu stadium sekarang ni FC Seoul. Yang mana bila kita pergi sana, memang stadium tu pernah menjadi tuan rumah perlawanan World Cup dan masih lagi aktif stadium tu sebab ada tim yang gunakan. Okay, bila saya pergi kat sana, first impression saya rasa macam wow, dia tak sama dengan stadium dekat Malaysia. Stadium dekat Malaysia, sekeliling stadium tu kita dapat tengok ada peniaga-peniaga jual makanan dan mungkin agak kotor kan. Tapi dekat sana dia bersih. Ada orang jual makanan, ada orang meniaga dekat dalam stadium tu. Dekat dalam stadium tu ada gym, kat dalam stadium tu ada kedai kat bawah tu, ada laluan. Tapi secara terancang, secara teratur, yang kemas. Yang kita tak nampak peniaga-peniaga tu berjalan, buang sampah apa semua. Semuanya dalam bangunan. Dan dekat sana ada satu game, ada satu tempat ni kita masuk, dia adventure, bukan adventure lah, satu penceritaan tentang Korea ke Piala Dunia. Saya masuk seorang-seorang. So ada seorang staff, dia lah entertain saya sepanjang tu. Saya seorang dia masuk waktu tu. So kita pergi main game. Saya suruh dia lah ambil gambar. Siapa lagi nak ambil gambar kan? Dia pun okey. Okay, saya main game, saya main apa yang pakai spek. Bukan spek lah, apalah, tak tahu nama dia. Dan tengok perjalanan diorang sangat menghargai pasukan kebangsaan diorang. Walaupun skuad tu tim 2002, tapi sampai 2017 ada benda tu, kenangan disimpan, gambar-gambar player-player diorang. So kesimpulannya dekat stadium tu tak dirancang, tapi dia satu perjalanan yang seronok kan. And then bila habis kita pun balik, kita pergi ke airport. Kami pun naik flight balik ke Malaysia. Alhamdulillah selamat sampai di Malaysia. Balik ke rumah, alhamdulillah selamat sampai ke rumah. So kesimpulan dia, satu perkongsian pengalaman tentang perjalanan saya di Korea selama 7 hari. Ada benda yang kita rancang, kita tak boleh buat, kita kena ada plan yang kedua. Dan ada benda yang kita plan berjadi dengan baik, kita kena enjoy dengan sebaik-baiknya. Contoh yang kedua,
bersedia sekiranya berlaku sebarang kemungkinan. Macam saya dekat sana, anak saya tiba-tiba sakit, tiba-tiba sejuk. So kalaulah dia lebih teruk, saya pun bela apa nak buat kan. Kita tak tahu klinik ke, harga mahal ke apa, kita tak tahu kan. Memang ada standby ubat, tapi bersedialah dengan sebarang kemungkinan. Dan yang ketiga, kalau siapa yang nak bercuti, dia ada dua jenis. Satu, kalau korang malas nak kaji jalan, malas nak sesat, korang ambil ejen. Tapi kalau korang nak jimat dan juga korang nak enjoy perjalanan tu, pergi sendiri, study sendiri. Saya sebab isteri saya dia study lah. Kalau saya study memang tak ada lah. Okay, dan kita akan sesat, kita akan bad mood, kita akan rasa macam alah, ni lah sebab kita tak nak pergi sendiri kan, apa semua. Tapi keseluruhannya bila dah habis, bila dah balik, korang akan rasa enjoy, korang akan rasa bersyukur, korang rasa macam wah seronok. Sesat itulah, silap itulah yang akan menjadi kenangan. Oh, rupanya aku sesat sampai masuk gereja. Tapi kenangan lah kan, bila lagi nak masuk gereja, itu first time dah masuk dah pun kan. Okay, so kenangan. So kalau korang adalah orang yang nak bercuti selepas ni, rancang elok-elok, sebab selepas PKP nanti, kalau kerajaan dah buka untuk percutian ke luar negara, mungkin ada yang merancang nak bercuti. Okay, jadi rancanglah cuti korang dengan baik, dan semoga dipermudahkan semua urusan. So itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Saya akan kongsikan video-video akan datang, sebab orang kata video channel kena versatile, kena macam-macam kan. So kena ada pelbagai. So saya pelbagaikan sikit dengan pengalaman bercuti. So kalau korang berminat untuk dengar, insyaAllah lepas ni ada video-video pengalaman lain, perkongsian yang lain yang saya akan buat. Teruskan like, share dan subscribe. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.